Tak dengar suara ah. Cik Bek yang paham lagi kat chat. Okey, cikgu buka mic. Okey, dah ni dengar lah suara cikgu. Ada siapa boleh respon dah dengar dah dia kata. Kalau nak cakap pun boleh. Tolong seorang cakap sebab takut cikgu pula tak dengar suara hampa lagi. Dengar ya, dengar. Yang dengar ni siapa dia ni? Sebab dia tak guna nama. Sin. Quiet listen ah. Sin. Asin. Okey. Asin tak tahu dia punya tu lah tu email Google tu. Okey dah. Okay, kita mulalah Nam. So hari ni kita nak sambung live satu topik. Dalam grup WhatsApp cikgu ada tulis nak kehadiran. Nanti awak sambung-sambung lah. Okay, dah semua ada dah yang start dah tulis. Jadi kita nak baca. Oh, cikgu lupa cikgu pakai iPad. Okay, so hari ni kita masuk satu topik yang last. Earth Resource and Apply Geology. Apa sumber-sumber yang ada di bumi yang diaplikasikan. Okay, dan kita nak tahu, kita nak explain surface water and its risk. Surface water apa dia? Air di permukaan dan risiko dia. Explain the importance of underground water. Penting tak air bawah tanah ni dengan its risk, dia punya risiko. Communicate about economic mineral. Apa mineral yang ada mendatangkan ekonomi. Dan macam mana explain the formation of petroleum, macam mana petroleum terhasil and coal terhasil. Coal tu arang batu lah. Communicate about hydrothermal process, apa itu proses hydrothermal. Dan cikgu lupa dia iPad. Solve problem about negative effect and unplanned human activity. Macam mana apa yang aktiviti-aktiviti manusia yang tak dirancang yang memberi kesan negatif, macam mana kita nak solve problem. Okey. Jadi yang tu yang kita akan belajar hari ini. Jadi jom buka buku teks. Buka buku teks apa? Ada buku teks kat rumah ke tinggal kat asrama? Berapa orang je yang duduk asrama? 2 orang je kan? Ada kat mana? Okay. So buku teks, buka surat. Ni dia. Okay. What is surface water? Okay. Apa jenis air yang di permukaan? Boleh bincang dengan cikgu agak-agak. Jenis-jenis air. Okay, surface water. Siapa boleh, jom kita tulis contoh-contoh surface water. So, buka nota awak. Sekejap lagi cikgu share screen balik, dia terhilang kat situ. Jadi, share screen. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tulis tak apa. Tulis chat tak apa kalau tak mau cakap. Contoh surface water. Example of surface water. Okay, saya hilang pula cikgu punya share screen. Cepat. River, betul. Azri lagi. Selain sungai, river, apa lagi surface water? Sea, laut, pond, betul. Okay, jadi awak boleh buat dua, kita classify kepada dua, surface dengan underground, buat nota. Nanti cikgu nak awak tunjukkan lah, hilang pula share screen cikgu, tak apalah buat sambil-sambil tu. Cikgu pun nak buat juga, macam kita buat dalam kelas, Ini kedua. Ada dalam buku teks kan, muka surat 270. Okay. Tak, cikgu tak share screen lagi, sorry. Awak buat juga nota dalam buku, nanti cikgu nak lepas habis kelas tu share nota yang awak buat. Kalau kosong tu, macam cikgu kata lah, kosong tu mungkin awak tak belajar apa. Buat classify, bagi kepada dua bahagian, surface water dengan underground water. Surface water tadi kawan dah bagi tara, okay, sea water, pond, river. Apa pula contoh underground water? You're sharing screen with everyone. Betul je nak buka yang ni. Okay.
Water kita boleh classify into two example. Surface dengan underground. Contoh, seas, river, lagi pond. Okay, underground pula, contoh underground water. Apa boleh bagi tahu? Respond dekat chat. Underground water, contoh dalam buku teks tu ada perigi, perigi. Perigi dalam bahasa Inggeris. Apa perigi dalam bahasa Inggeris? Perigi, well kan? Well, dia tulis well. Well, lagi apa lagi? Do you know that there is a water in the underground known as underground water? Dia tak bagi contoh, dia tak habak noh. Dalam buku teks. Mineral tu bukan underground water, belum sampai lagi. Okay, so what is the list now? Nanti kita nak tengok risiko. Risiko dia agak-agak risiko untuk water ni rosak, bukan rosak, dicemari, polluted, datang daripada mana? Macam mana surface water and underground water boleh tercemar, polluted, can be polluted. Dia datang agak-agak aktiviti macam mana yang membuatkan dia boleh tercemar? Boleh share dekat chat? Apa boleh cakap? Apa aktiviti yang membuatkan dia boleh tercemar? Itu dah cari tak jumpa. Underground water can be tercemar by soil. Bagi tanah. Tanah memang dia wujud atas surface. Maksudnya awak rasa macam air tu kotak sebab ada soil. Kita boleh buat, ingat tak kita buat penapisan air dengan soil, iaitu kita guna apa? Guna apa benda tu? Fermentation, apa benda yang tu? Yang termendap tu. Kumpulan Farisha buat tu. Ataupun kita boleh guna penurasan bahasa Inggeris, filtering ke, pembuangan sampah Farisha kata. Ya, mungkin pembuangan sampah ni lebih kepada surface water. Kan? Sebab kita buang sampah terus kat surface lah. Kita tak, mungkin juga orang buang sampah dalam perigi boleh jadi juga. Domestic waste ya, bahasa Inggeris. So, macam mana kita nak buat nota? Kita tulis saja apa dia? Activity that can risk water. That can polluted water. Example dia nah. Ibu buka buku surat baru. Senarai. Domestic waste, pembuangan sampah domestik. Domestic waste ni macam kita buang plastik, buang segala tu lah. Kertas terus dalam longkang. Okay, dari segi underground water macam mana dia boleh tercemar? Underground water, selain daripada buang sampah. Dia kan duduk kat dalam kan, perigi tu kan. Macam mana dia boleh tercemar? Cikgu tak pasti. Air, cikgu cari kat awak nak. Aku nak buka buku. Sorry tadi cikgu kalut duduk masuk. Ni dia. Okay. Okay, tadi selain daripada kita patah balik nota tadi, selain daripada where, kita boleh juga sebut benda tu sebab buku teks banyak. Buku teks merujukan banyak sebut aquifer. Aquifer tu air-air di bawah tanah lah. Jom cikgu buka Google dekat awak. Google. Safari. Satu.
Aquifer, perkataan baru bagi awak, aquifer. Tengok image. So kalau kita tak cerita tentang apa telaga tadi, kita juga sebut underground water ni sebagai aquifer. Nah, okey. Aquifer tu air yang berada di bawah bawah tanah lah. Tu dipanggil aquifer. So tambah dalam nota tadi. Okay. Kita tahu perigi je kan. So activities that can pollute water adalah pollution dia mungkin dia datang daripada fertilizer. Fertilizer tu siapa tahu bahasa Melayu? Bukan fertilizer yang persenyawaan tu tau. Memang betul jawab dah Hasin tu. Baru je kebesaran tadi. Okay, memang betul fertilizer kesuburan tu ada fertilizer persenyawaan dalam pembiakan tu dalam tu. Tapi ni fertilizer ni adalah sejenis bahan iaitu baja. Dia nama dia sama. Asin bab 4 memang tera. Okay, fertilizer tu baja. Sebab ada baja yang ada bahan kimia. So, daripada baja tu, bahan kimia tu boleh mencemarkan domestic waste. Jadi, cara kita nak elak dah adalah kita guna baja yang tak ada kita kurangkan guna baja yang ada bahan kimia yang boleh mencemarkan sungai. Fertilizer nama baja, fertilizer. Baja itu panggil fertilizer. Okey, selain daripada tu, racun. Racun dalam bahasa Inggeris adalah racun perosak adalah pesticide. Pesticide. Racun juga ada bahan kimia. Sebab tu orang guna racun organik yang mahal-mahal. Chemical fertilizer, yes. Chemical pesticide, bahan racun lah, racun yang perosak. Sebab macam kita tanam-tanam pokok semua tu kan, ada sembuh racun. And then racun tu dia akan dilute, mungkin dia akan dibawa oleh air dan dia akan masuk ke dalam kita punya surface water ataupun kita punya underground water. Okay, lagi domestic waste tu mungkin awak boleh tulis juga garbage, sampah sarap ataupun yang ni bukan dia, sewage. Sewage tu kumbahan. Air kumbahan, tahu air kumbahan. Air sisa-sisa, mungkin sisa orang basuh ayam ke, macam tu kan, dia ada bau kan. Pollute tu tak semestinya bahan tercemar yang macam bahan kimia je. Dia menghasilkan bau yang tak elok pun. Cuba bayangkan kita nak pergi mandi macam kita mandi kat Gua Kelam, dekat sungai. Sungai apa kat Perlis lagi? Kau boleh mandi? Cuba abang cikgu ingat Gua Kelam je dah ni. Cuba tempat-tempat orang mandi tu kan. Dia tengok ayak dia busuk. Jadi mungkin dia tak daripada air kumbahan, mungkin ayak. Farid Syah kata macam tu. Cuba bayangkan hampa nak stres nak pergi tempat yang macam menenangkan kan. Kita tengok dia polluted. Polluted tu tak semestinya orang buang minyak kan. Jadi buang sampah. Kita takkan nak mandi kat situ kan. Macam itulah. Dia jadi aktiviti ataupun bahan-bahan yang boleh merisikokan air kita daripada cantik, nampak fresh tu adalah aktiviti sini. So kita terpaksa lah pergi ke tempat yang jauh-jauh yang tak ada orang yang buang sampah, contohnya di Pulau Redang yang orang jaga, ataupun kalau orang artis pergi Maldives macam tu. Okay, next kita habislah bab cerita surface water dengan domestic water. Macam mana aktiviti yang boleh merosakkan kita punya sumber source. Ayak penting kan? Dan ni negeri mana yang ada masalah ayak? Isu panas tapi tak tahu apa tahu tak? Negeri mana yang ada masalah daripada ayak? Bila tak ada masalah, tak ada ayak sangatlah tension lah. Kita nak guna ayak daripada mandi, nak buang semua-semua selangor. Betul Iman? Dan macam kita ni, ayak kita tak mahal, murah sebab kita ada banyak sumber ayak.
negara yang kecil, contohnya Singapura, dia pun kena beli pula ayak. Sebab dia pun tak ada sumber ayak tu. Mungkin dia pun beli ke, mungkin asalnya memang ada lah dia pun beli ayak daripada Malaysia. Jadi mungkin bil ayak nampak tinggi sikit. Kita kena bersyukur lah, dan bukan sangat bersyukur, kena hargai. Jadi walaupun macam awak rasa macam nak buang benda kat sampah tu kecil je, tapi kalau awak seorang dan 1,000 orang buat, maksudnya sampah tu akan jadi berkumpul, nanti dia akan merosakkan alam sekitar kita. So yang belajar ni bukan untuk periksa aja. Belajar ni untuk attitude awak, moral awak, apa kita panggil kesedaran sivik awak, kena fikir. Sampah nak pergi ke mana? Sampah nak pergi ke tempat-tempat yang bersih tu lah. Tak ada siapa nak pergi kerja tu. Adalah orang nak buat kerja pergi kemas gotong royong, tapi tak payahlah. Banyak kerja lain lagi orang nak buat kan. Tu kerja pula nak gotong royong. Okay, next kita pergi kepada mineral. Economic mineral. Mineral macam mana yang menjana ekonomi? So dalam ekonomi mineral ni apa yang kita nak tengok? Saya buka buku teks. Pun buka buku teks sebelah. Okay, ekonomi mineral 271. Okay, economic mineral can consist of, dia bahagikan kepada 3. Boleh? Kita ambil tanda putih lah pula. Ini sumber mineral yang boleh menjana ekonomi. Ada 3. Siapa boleh bagi kita dalam chat? Ada 3. Economic mineral. Jenis-jenis economic mineral. Cikgu tunggu respon di chat. Baca sikit buku tu. Ada orang respon dah kah? Tak ada lagi. Economic mineral boleh bagi kepada 3. Metallic mineral. Oh, yang tu jauh dah Hasin pi. Coal, petroleum, natural gas. Ya, dia juga mineral, tapi yang 3 tu Azri kata metallic mineral, betul. Metallic mineral yang logam, metallic mineral. Lagi non-metallic, yes, sambil tu awak buat kerja, buat nota tak puas kan, sambil kesian kat awak cikgu suruh. Cek, cikgu suruh tulis nota. Dan satu lagi apa dia? Earth mineral. Okay. So, example pula. Bagi contoh. Awak sambil-sambil tu awak buatlah. Metallic mineral, contohnya iron. Iron tu dalam bahasa Melayu besi. Iron. Bahasa Inggeris iron. Lagi, contohnya tin. Tin tu dalam bahasa Melayu timah. Lagi, gold. Gold. Apa kegunaan besi? Orang buat apa besi? Apa kegunaan timah? Apa kegunaan emas? Nampak jenuh nak cakap je lah dengan cikgu. Okay, segan nak buka nak buka ni. Besi contohnya kita buat apa? Contohnya kita buat grill rumah tu mungkin guna besi. Ada orang tak guna besi, dia guna yang mahal sikit tu kita panggil, lupa dah cikgu. Pagar besi, pagar, satu lagi apa benda? Lupa dah nama dia. Lagi apa dia? Timah kita guna untuk tin makanan kan. Okay, sebab besi senang kan kalau guna besi sebagai tin makanan tu. Sebenarnya dia bercampur lah, dia campur besi. Kalau nak guna timah betul-betul pure timah, mahal. Jadi yang tin makanan tu selalunya dicampur tin dengan besi. Dia jadi apa? Gangsa ke? Cikgu lupa dah. Okay. Sebab besi murah lagi tapi dia senang karat. Tin kalau yang pure mahal. Jadi selalunya yang mahal-mahal ni orang buat peralatan untuk makan macam pinggan. Tapi yang mahal-mahal lah. Sebab kalau kita tak mampu kita beli je lah yang jenis kaca. Kaca non-metallic mineral. Okay, contoh non-metallic mineral adalah coal and petroleum. Coal, arang dan petroleum. Lepas tu earth mineral ada dia bagi contoh. Rare earth mineral consists of one or more than 70 rare earth mineral. Even though the rare earth mineral can be found in abundance, however, it's not easy to separate. They exist together with other rare earth mineral.
rare earth mineral quite unique, have unique properties. They are very important in modern technology. They are used in computer, DVD, communication device. Apa contoh rare earth mineral ni? Petroleum and coal are used as fuel. Rare earth mineral dia tak bagi kita contoh dah. Rare earth mineral. Dia bagi kita kegunaan je. Sebab dia kata dia ada satu ataupun more than 1 of 17. Jom kita cari dekat Google. Ataupun apa pun cari. Kan guna phone untuk Google Meet kan, tak apa cikgu cari. Example of rare earth mineral. Rare earth mineral. Okay. Oh, example of rare earth mineral ni nama dia sangat complicated sebab tu dia tak bagilah. Sebab tak perlu awak ingat kot. What are 70 rare earth mineral? Okay, ni dia nama-nama dia. Tulislah salah satu, cerium. Payah lah nama-nama dia. Okay, ambil je lah tulis satu je, cerium ke, yttrium ke, scandium ke, memang nama dia jarang kita guna lah ni. No? Ambil lah satu, cerium yang senang ingat apa? Sama dengan earth element ke cikgu? Ya, rare earth element tu dia masuk bawah earth element, asin, bagus. Cuma dia dikenali sebagai, dia lebih dikenali sebagai rare earth. Cikgu rasa dia duduk bawah kategori earth mineral. Cikgu silap buat nota tadi. Memang dia kata earth mineral tu rare earth. Apa? Bukan earth mineral saja, sini ada rare. Contohnya memang payah sikit lah tadi. Cikgu pun lupa nama dia, cerium ke? Cerium. Ni example lah yang kau ni nak, ataupun dia ada 17. Ada 17 rare earth mineral. Tapi nama-nama dia payah nak ingat. 17 rare earth mineral. Memang rare lah sebab tu kita pun jarang dengar tak yang cikgu sebut-sebut tadi tu. Okay. Dah. So, and then tapi rare earth mineral dia kata they are very important in modern technology. Function dia sangat banyak. Function dia guna dalam komputer, DVD, communication device. Macam chip lah dia ni. Function dia use in modern technology. Kalau awak kerja nanti jadi technician pula. Jadi engineer pun semua mungkin awak akan guna lah. Dia guna dalam komputer dia kata. Dalam DVD, tapi lah ni orang tak pakai dah DVD. Communication device macam smartphone. Lagi apa dia lagi? Television and others, TV. Walaupun susah nama dia kita tak kenal sebab ialah bukan kita kerja, tu dia. Takih bubuh copy paste dah apa. Cerium dia pun semua tu laju dia dari Google. Bagus Takih, dia kredit kat Google. Okay, dah. Lagi apa lagi kita nak ajak? Petroleum and coal ni kegunaan dia sebagai fuel. Sebagai minyak. Macam tu. Minyak. Bukan minyak, bahan bakar. Ya, fuel ni lebih macam bahan bakar. Petroleum, dia macam minyak. Kalau coal arang batu ni, bahan bakar lah bagi tenaga. Okay, jadi kita teruskan. Kita nak tahu macam mana formation of petroleum dengan coal. Sebab kita rasanya hari-hari kita guna. Hampa duk main dengan kereta tu, mesti guna fuel lah. Jadi kita nak tahu, kita kena ambil tahu lah benda kita duk guna tu yang penting. Kita macam mana dia wujud. So, tengok dalam gambar, cikgu tunjuk gambar. Okay, formation of petroleum and natural gas. Natural gas pun kita punya non-metallic element, non-metallic mineral. Okay, cikgu nak lukis gambar tu, ada banyak gambar jadi payah nak lukis. Cikgu ambil gambar daripada buku rujukan ataupun cikgu search je lah.
Kesian awak, cikgu search je. Lagi cikgu cerita macam mana formation dia. Formation of petroleum. And code. Formation of petroleum. Nak ambil image. Okay, image mana yang sesuai cikgu nak tunjuk kat awak. Macam ni. Sana. Lain tak? Alah, dia tak keluar lah. Tak apa, saya cikgu ni balik. Lagi cikgu share balik lah. Sat. Cikgu nak cari gambar yang sesuai nak tunjuk kat awak. Okay, formation of petroleum. Awak boleh tengok buku tag, tapi buku tag tu banyak sangat gambar. Guna okay. Okay. Tapi awak nak lukis pun payah juga kan? Cikgu kecil kan? Okay. Tengok gambar ni. Nampak tak? Okay. Ingat tak kita cerita tentang fosil, tentang age of the earth, dulu-dulu ada haiwan dinosaur lah, ada start dengan tumbuhan lah. Semua haiwan tu pun mati. Bila mati, dia punya tulang-tulang macam tu lah kan, badan dia tu, kata apa, kita panggil bangkai dia tu, termendak di dalam kita punya earth. Okay. Termendak, lepas tu dia adalah dalam kita punya structure ni, dia ada pressure and temperature. High pressure and temperature tu membuatkan dia, kita boleh katakan dia cayak. So, yang tu lah terhasilnya gas and petroleum dalam kita punya earth structure, duduk kat dalam tu. Cikgu tak pasti, kat mental lah kot. Pastilah macam tu. Jadi that's why lah orang cari minyak ni, dia ada kita panggil pelantak kan, dia sedut daripada bawah dekat mana yang ada. Macam tu lah cara pembentukan dia. Sangat ambil masa sangat beribu tahun lah kan, bukan dia macam turun bangkai tu jadi minyak, lama lah. Kayak dulu-dulu, kalau dah habis minyak tu kita sedut, habis lah. Dia non-renewable energy, dia tak boleh di non-renewable, tak boleh di apa, tak boleh di renew macam mana. Dia benda tu terjadi sendiri. Okay, dia akan ada, tapi makin lama makin kurang. That's why kita kena ada alternatif untuk, kalau maksudnya macam mana kalau nanti petroleum tu tak ada, ataupun bila dia dah kurang, apa akan jadi dengan harga dia? Apa boleh respon? Benda kalau dah kurang, harga dia akan jadi macam mana? Respon tengok, harga makin murah ke makin mahal? Kalau benda banyak dia murah ke, benda berkurang murah ke? Macam tu. Murah, mahal. Mahal lah kan. Macam lah ni pun minyak mahal, makin lama makin mahal kan. Kecuali lah orang tak beli minyak. Sebab semua orang beli minyak jadi mahal. Jadi cuba bayangkan nanti pula 10 tahun akan datang, waktu tu awak dah ada kereta sendiri kan. Lah ni awak umur apa? Umur 12 ke? 13. Umur 23 awak dah kereta sendiri. Harga kalau berganda-ganda, jenuh awak pun kena kerja-kerja lagi besar lah daripada cikgu, sebab tak mampu nak beli minyak nanti. Mungkin orang-orang yang mampu je. Jadi, so kita kena ada alternatif lain. Maksudnya kita nak kereta kita tu tak guna minyak. Apa alternatif dia? Boleh tak kalau kereta kita tak guna minyak? Ada tak kereta tak guna minyak? Ada kereta guna gas? Bagus. Ada kereta yang tak guna minyak dengan gas tak? Guna apa? Guna elektrik. Ya, Azri, betul? Ada yang kita sebut hybrid kan? Tu adalah salah satu usaha untuk kita tidak bergantung kepada petroleum saja. Maksudnya kita buat inovasi. Ada orang kaji, boleh tak kalau kita tak bergantung pada tu? Sebab kita tak tahu sampai bila kita ada source tu, sumber tu lah. Sumber minyak ni, sumber minyak. Gas pun guna. Siapa pernah tengok dekat Perlis ni, kat mana yang orang nak kereta isi gas? Ataupun naik bas, selalunya bas yang isi gas. Sebab bas nak kena guna minyak. Dekat stesen minyak yang mana? Siapa tahu? Ada satu je dekat Perlis ni. Siapa tahu? Dekat 3 serangkai tak ada. 3 serangkai bukan. 3 serangkai tu tak ada yang, tak ada stesen minyak dekat 3 serangkai tu tak ada pun yang isi gas. Kat Kuala Perlis pun bukan.
Siapa pernah tengok? Tapi kat Perlis ni satu sebab dulu cikgu pakai kereta yang pakai gas. Dia macam ni, kereta cikgu pakai gas, kereta cikgu kena pakai minyak juga. Untuk start tu dia pakai minyak. And then lepas tu dia tukar lah pakai gas. Gas murah sikit. Bila ni pun gas dah mahal dah. Ada satu kat Jalan Padang Besar lah. Asyik bagus. Berhampiran JKR. Berhampiran JKR tu, apa dia stesen minyak dia tu? Nama apa? Seriak. Stesen minyak tu ada Shell, kita ada apa stesen minyak apa lagi? Petronas, kita ada Petron. Stesen minyak yang mana yang ada gas? Lepas ni lepas petang ni Petronas. Petronas dekat dengan JKR. Betul. Petronas yang dekat Jalan Giant tu lah kan. Jalan nak pergi Giant tu. JKR tu. Dia lah. Dia lah tu. Lepas ni kalau pergi dekat Petronas tu, parti tak mana yang nak buang gas ni. Dia ada satu pot, satu area kat situ khas untuk orang isi gas. Kat situ je kat dalam Perlis. Sebab dulu cikgu pakai. Okay, jadi kena parti lah juga kena ambil tahu. Dia selalu dia tulis NGV. NGV tu GV. Gas vehicle. Natural gas vehicle. Tulis kat situ kat chat tu. NGV. Kalau dia tulis NGV tu maksudnya orang yang pakai kereta yang pakai gas, dia akan cari stesen minyak yang ada NGV. Natural gas vehicle. Kenderaan yang pakai natural gas. Mana tahu nanti hampa beli kereta yang hampa rasa macam, aku nak beli kereta yang ada boleh pakai natural gas lah. Kan? Gas lagi murah daripada minyak lah. Cuma bila lama kalau gas berkurang, macam tadi cikgu kata bila berkurang dia akan jadi mahal. Dia akan jadi mahal juga. Macam tu. Okay, so kita ada alternatif macam beli kereta yang boleh pakai bateri. Itulah. Dan awak adalah generasi masa depan dan awak yang akan fikir apa alternatif untuk kita survive dalam kehidupan kita. Kita nak guna kenderaan tapi kita mungkin tak mampu nak bergantung pada petroleum. Kalau orang KKL, dia pun buat cara macam mana tak pakai kereta. Ingat tak cikgu sebut carpool? Asyik ingat carpool, bukan couple. Couple tu apa? Share kereta. Kita share kereta. Tapi kita mungkin agak macam payah lah nak couple kan kecuali kita bujang. Faham tak bujang? Memanglah hamba bujang. Orang tak kahwin lagi dia boleh lah share kereta kalau dah kahwin dah anak-anak tu kan. Takkanlah nak ajak isteri kita pergi duduk naik kereta orang kan. Jadi kat KL tu satu lagi dia sesak lah naik kereta. Orang cuma juga nak jam-jam. Jadi pun naik apa? Naik LRT. Naik kenderaan macam train. Train tu guna elektrik. Jadi tak bergantung kepada petroleum. Kita kat Perlis ni tak ada lah lagi LRT tapi kita ada lah yang nak pergi ke KL tu panggil apa lah? IRL. Cikgu pun tak tahu lah. Kenapa yang laju tu kan? Tapi dulu dia pakai ni jugalah. Orang batu kot untuk bakar untuk ada tenaga tu. Okey dah. Ada lagi kita nak tambah dah. Untuk mineral. Mineral. Okey. Banyak lagi contoh-contoh mineral selain yang kita tambah tadi. Awak boleh tulis, cikgu cakap lah. Kalau ada ruang lagi, awak tambah lagi. Metallic mineral. Siapa bagi contoh selain pada iron, tin dengan gold? Kita ada silver. Kita ada nama-nama yang awak tak pernah dengar ni. Bauxite, hematite, galena. Silver cikgu rasa awak pernah dengar lah. Okay. Apa lagi ya? Kita ada mercury, tapi mercury kita tak guna lah mineral tu. Mercury kita guna juga untuk temperature. Diamond, ruby, yang tu untuk perhiasan. Bagus. Tapi dia bukan metalik kan tu? Diamond, ruby tak metalik kan? Diamond metalik ke? Tak kan? Ruby. Macam mana cikgu pun confused. Diamond, ruby metalik ke tak? Tak kot lah. Tak boleh, tak. Cooper. Okay, pandai. Asin. Okay, so non-metallic yang kita guna bagi mineral, marble, okay, marble batu mama, bukan metal, bukan logam tapi kita guna marble tu buat lantai, buat meja dapur ke. Clay, tanah liat, kita boleh guna untuk buat peralatan-peralatan macam memasak. Okay, kita sand, pasir, non-metallic, boleh tambah lah. Tapi dah cikgu cakap ni dekat non-metallic, tambah sand nak buat rumah. Buatlah apa-apa buat rumah lah kan. Limestone tu batu kapur. Limestone kita guna buat apa? Batu kapur?
Search lah apa penggunaan batu kapur. Limestone, batu kapur. Kita guna buat apa? Okay, dah. Next, kita pergi belajar tentang natural resource. Muka surat 272. 272 hydrothermal. Okay, hydrothermal process. So tadi yang ni, yang formation of petroleum, cikgu baca sikit lah, nanti awak tulis. Kita boleh, ke cikgu nak tulis kat awak? Tulis bila kat awak ni. Mana kau kepala ni? Okay, tulis bila. Kita buat 3 ayat. Panjang lah ni. Nanti awak carilah cikgu baca sepintas lalu. Cari yang ringkas formation of petroleum. First, dia datang daripada dead sea animal and plant. Haiwan dengan tumbuhan yang dah mati were buried under the mud. Depa mati tertanam di bawah lumpur and sand dan pasir in a million years ago. Beribu-ribu tahun yang dahulu. Berjuta-juta, bukan beribu. And then disebabkan high pressure and heat, sebabkan tekanan dan suhu yang tinggi, they were exerted on the remain of the living thing. Mereka jadi sisa hidupan. Jadi sisa hidupan jadi lumpur, jadi pasir. And then the remain living thing change into petroleum and natural gas. Lama-lama dia berubah kepada petroleum dan natural gas which are trapped between, dia macam trapped dia macam apa? Terperangkap in layer of impermeable rock from mud and sand. Dia terperangkap dengan gamak ni lah. Perangkap, jadi kita kena sedut dia naik atas. Gunalah kepakaran yang ada di pelantar-pelantar. Okey dah. Dekat Semenanjung ni, kat Terengganu. Kalau dekat sebelah Borneo, dekat Miri. Tempat-tempat yang ada petroleum. Awak belajar dalam geografi juga. Okey dah. So, kita nak pergi kepada hydrothermal. Boleh tu dia tajuk. Okay. Hydrothermal energy. Apa itu hydrothermal energy? Hydrothermal energy. Okay, orang putih dia bagi tak? Hydrothermal energy, the water is heat naturally by the heat from earth. Hydrothermal. Hydro tu water, thermal tu berkaitan dengan haba, heat. So hydrothermal energy adalah what is hydrothermal energy? What type? Sekejap ya. Habis dah. Okay, hydrothermal energy. Example of hydrothermal energy adalah geothermal energy. Cikgu ni cikgu tak ni sikit. Tak pakar sikit. So example, cikgu cerita. Ataupun kita cari dekat gambar. Geothermal energy. Saya cari buku banyak sikit. Okay. Hot water dia hasilkan steam. Steam tu generate electricity. Daripada kalau awak tengok dalam buku teks, buka buku teks. Ni dia. Hot spring in Sungai Kelah. Okey, hot spring tu datang daripada ayak yang berada di atas atas yang maksudnya dia dekat dengan heat lah, heat source. Heat source tu daripada mana? Magma. Kita dah belajar kan magma dalam apa tu? And then magma ni yang membuatkan lapisan ni panas dan air aquifer yang bawah tu, yang dekat dengan magma tu, dia akan menghasilkan hot water. Hot water tu hasilkan steam. Steam ni adalah satu tenaga, bila panas ni dia ada pressure. And then hot steam ni akan generate electricity. Okay. Jadi penting juga hydrothermal energy. Jadinya apa yang nak belajar tentang hydrothermal energy ni? Hydrothermal proses ni.
Communicate about hydrothermal process. Tak apalah kita belajar, kita sembang tentang hot spring. Siapa pernah offshore? Okay, kita baca. Siapa pernah pergi hot spring? Apa panggil apa? Hot spring ni? Kolam air panas. Siapa pernah pergi? Kat mana? Siapa pernah mandi air hot spring? Mandi kat hot air pond. Hot spring apa? Air panas ni. Bukan yang kita panaskan air lah. Air tu memang naturally panas. Dekat mana awak mandi? Awak pernah pergi? Perak. Perak tu ingat tak kat tempat mana? Perak. Kat Kedah pun ada satu. Kat Kedah tu nama apa? Perlis tak ada. Baling tu, baling. Baling kan. Dia dalam kan. Ada banyak-banyak. Ada banyak macam ada yang sangat panas. Ada yang kurang panas. Ada satu lagi dekat cikgu pernah pergi yang tu. Satu kat Baling. Kat Perak tu lah. Sungai Kelah tu kan cikgu tak pergi. Tu. Tambun world apa tak. Dia ada buat juga yang tu dah macam model lah. Yang tu bukan natural kot. Dia pandaskan sendiri kita masuk tu rasa dia depan panas. So kalau air panas tu kita letak telur pun boleh masak. Macam tu lah kita boleh nampak macam mana kegunaan dia. Kita tak perlu guna gas. Macam kalau kat rumah kita guna gas masak air panas. Kalau yang tu air tu dah memang panas dah pun. So tak payah bayar untuk beli gas. Macam tu lah kita boleh nampak apa macam mana berharganya tenaga hidrothermal tu. Boleh melancarkan sendi kegunaan dia. Apa dia tu? Asin. Sendi apa? Bijak sangat asin ni. Okay. Apa negative effect of unplanned human activity? Okay, maksud apa isu unplanned human activity ni? Unplanned human activity ni maksudnya kan tadi kita duk cerita tentang macam ayat gua kelam, kita cerita tentang ayat panas kat Baling. So benda tu naturally wujud, okay. Jadi kalau kita buat aktiviti yang membuatkan benda tu, maksudnya kita nak, kita buat pembinaan kat sini, tak ada dah ayat panas tempat kat Baling tu, kat Gua Kelam tu pun kita maksudnya kita tak biang dia sebagai natural untuk pelancongan, kita nak buat apa-apa kan. So bila ada unplanned activity tu, yang negative effect dia adalah contohnya dari segi apa dia? Bila tu mungkin water tadi kena pollution kan kalau ada pembinaan. Okay, macam ni. Extinction of flora and fauna, kepupusan. Flash flood. Flash flood ni maksudnya banjir kilat. Dia tak ada dah saluran untuk air tu bergerak secara natural. Semuanya ada bangunan saja, jadi senang ada flash flood. Banjir kilat. Hujan sikit pun dia senang banjir. Macam kat KL semua tu kan. Deforestation tu maksudnya penghutanan. Ini adalah ini apa dia? Ini adalah negative activity. Deforestation. Deforestation tu orang macam ambil kayu balak apa semua jadi tak ada hutan. Macam tu. Deforestation cikgu rasa lah. Agriculture, industrial, open burning, pembakaran terbuka. Industrial ni yang buat bangunan-bangunan, buat industri, buat kilang. Agriculture ni cikgu tak pasti. Agriculture ni macam pertanian. Apa yang tak elok dengan pertanian kan? Pembalakan tu kot. Jadi orang ambil pokok-pokok tu buat kerja tebang juga belok habislah. Kata apa botak tu kan. Daripada ada pokok-pokok yang elok. Jadi ini kesan dia. Tadi aktiviti dia, ini kesan dia. Erosion tu macam kakisan lah, senang di tanah runtuh semua tu. And then yang cikgu baca tadi flash flood, banjir kilat, kepupusan flora fauna. Yang ni lah yang awak kalau nak dia tanya what is the negative effect from the unplanned tu, yang ni lah jawab secara detail. Bukan secara macam maksudnya tadi ni awak jawab tak detail. Okay, salin. Salin human activities and are not well planned ni. Salin warna kuning dengan warna anak panah tu perasan sikit, jangan pakai semua. Buat peta bulatan, terbuka aja. Yang ni salin. Negative effect of unplanned activity. Ni dia punya activities. Ni dia punya effect.
Okey. Duk tengah menyalin ke tu? Sekali boleh ke awak share nota awak cikgu ambil gambar? Boleh tak? Tolong respon. Lagi lepas habis kelas ni terus ambil snap gambar. Boleh Azri kata. Mana tahu cikgu shock sendiri duk cakap-cakap tadi apa duk buat benda lain. Buka je kat sini orangnya tak ada. Okey, boleh Iman kata. Jadi snap gambar tu share dengan cikgu. Share dalam grup boleh, share PM pun boleh kalau nak kelas segan. Buku tak bawa main kedai mak saya lagi balik. Oh, tak apa. Nama apa? Asin dia duk tulis-tulis chat tadi, patut dia rajin chat, dia tak tulis. Tak apa. Nanti Asin buat nota nah. Okey, waktu terringkas dah tunggu solat boleh, Farisha tak boleh. Okey, tak apa, kurangnya Asin ada duduk respon. Cikgu tak, Asin dah belajar dengan cikgu. Okey. Jadi kelas kita sejam, ni dah 47 minit, okey lah tu. Kan, tak payah lama-lama. Yang boring, si ambil tu yang phone habis bateri ke. Tak larat tengok phone. So minggu depan dah keluar Derma remote teaching punya jadual. Jadi minggu depan kita guna jadual tu lah. Nah, so kita dah habis dah bab. Minggu depan kita boleh buat apa? Buat ulang kaji. Ulang kaji ke, tengoklah cikgu nak buat apa. Buat projek kat rumah ke. Ingat tak kita banyak projek yang cikgu tak ada nak betul-betul suruh tak hampa buat. Contohnya projek buat periskop. Buatlah model-model apa dia Farisha panggil cikgu. Nanti cikgu akan fikirlah apa aktiviti kita akan buat waktu belajar ni. Supaya awak tak boring duduk kat rumah. Sekolah buka bila? Sekolah buka tahun depan. Awak tak tahulah buka masuk bulan 1 ke bulan 3. Cikgu pun confused dengan tu. Nah. Masa macam awak masuk bulan 3, dah belajar online dalam bulan 3 apa? Nanti cikgu tak pasti je kat tu. Tapi bukan tahun ni lah, tahun ni habis dah kita belajar online semua. Yang tak masuk online lah, walaupun habis dah syllabus tapi kena masuk juga. Mana tahu buka-buka sekolah, Nafis kata masuk bulan 3. Buka-buka sekolah tengok orang suruh ambil exam sebab nak tahu juga markah akhir tahun kan. Kalau tak belajar, memanglah fail lah semua. Nak murid cikgu, mampus cikgu. Okay, jadi kita belajar. Cikgu saya tak nampak yang efek tu. Efek mana? Oh, kat sini lah. Awak tak ada buku teks ke? Buku teks tak ada. Ada kat asrama ke Farisha? Tak nak ambil, boleh je ambil. Abang kaget tak nak ambil buku teks. Bukan saya, buku teks muka surat 272 dia kata. Okay, bagus. Kalau awak tak cakap pun check jadilah. Cikgu rasa ada juga nak murid cikgu kat sini. Okay dah, kita tamat lah. No? Awak boleh salin lagi, awak send dekat cikgu. Cikgu ambil gambar dulu. Yang perempuan pakai tudung. Okay, boleh cikgu stop screen ni? Boleh? Kan nak salin, nak ambil salin ke habis lagi? Cikgu nak tanya soalan. Asim bolehlah jawab, dia tak ada buku. What are the effect of deforestation? Maksudnya orang perhutanan tu orang macam mana deforestation? Orang bukan buat hutan, orang buang hutan. Macam tu. Apa akibat dia? Apa efek dia? Dalam banyak-banyak efek 5 ni, yang mana efek yang tentang deforestation? Flash flood? Flash flood. Tak apa tepat. Extinction of flora and fauna. Yang sebab kita boleh tengoklah efek ni kena dengan apa kan? Efek okay, cikgu ada jawapan dah pasal apa agriculture ni human activities yang tak elok. Dan kan cikgu tadi dia fikir agriculture ni pertanian. Awak rasa sebab apa? Ingat tak tadi water macam mana dia polluted? Ada kawasan tadahan air tercemar. Agriculture tu adalah aktiviti pertanian. Macam mana aktiviti pertanian ni menyebabkan negative effect? Apa negative effect untuk aktiviti pertanian? Yes, water pollution, kawasan tadahan air tercemar. Sebab dengan ada aktiviti pertanian, bukan aktiviti pertanian ni tak elok, cuma bila aktiviti pertanian tu menggunakan macam racun perosak, menggunakan baja yang ada toksik ke apa semua kan. Yang tu yang menyebabkan air yang suci tadi tu dia dah ada chemical yang berat ke apa macam tu. Bukanlah pertanian tu tak elok, pertanian tu elok, cuma
dia memberi kesan juga sedikit sebanyak. Okey, jadi mungkin kita kena guna bajak organik ataupun guna macam contohnya kita ada tikus makan padi kita bela apa yang makan tikus, takkan nak bela ulat lah cikgu pun. Bela apa lah, macam tu lah nak kata, macam kata ada kita guna benda yang lebih tak guna racun. Nah. Kita guna haiwan apa yang makan, contoh burung hantu dia makan apa. Jadi binatang yang duk main makan kita punya apa tu kita panggil apa, lupa dah dalam form tu nanti awak belajar lah. Musang. Musang nak makan food web, ya. Ada nanti dalam bab macam tu lah, bab ekosistem nanti awak akan belajar satu kataan tu, lupa. Cara kita nak kekalkan ekosistem, macam ada haiwan perosak, kita bagi haiwan lain, kita jaga haiwan lain yang makan haiwan perosak tu. Okay, dah lah. Cikgu nak ambil gambar, nak tamat dah. Soalan boleh tanya dah satu, nanti cikgu akan buat soalan Google Form ke quiz kalau nantilah pelan-pelan. Okay, Zat. Okay, ni gambar kawan cikgu pula keluar kat sini. Oh, dia dah kahwin dah. Okay, Zat. Aduh. Okay, stop. Stop recording.